السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وآله وصحبه ومن نصره واتبع ووالاه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه ومغفرة ورضوانه وحسن الخاتمة عند الموت ورفع الدرجات في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di kesempatan ini, di alam maya ini, kita terus berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan sedikit sebanyak perbincangan dan perbahasan ilmu kita, walaupun dalam majlis dalam bentuk maya, alam maya kita, tetapi sudah pasti dengan Allah yang maha mengetahui tentang keadaan kita yang tidak mampu hadir dalam majlis secara fizikal, kita boleh hadir dalam acara maya. Ini juga diberi ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan perhimpunan kita ini akan menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita, dan juga meninggikan darajat kita dan lebih dekat diri dengan Allah Azza wa Jalla. Lebih-lebih lagi dalam keadaan kita, semua negara dan semua tempat ditimpa musibah ini ataupun sedikit ujian daripada Allah Azza wa Jalla dalam bentuk wabak COVID-19 ini. Mudah-mudahan dengan majlis ilmu ini maka akan dipelihara oleh Allah orang yang hadir dan mencintainya. Dipelihara oleh Allah daripada segala bahayanya, daripada segala keburukannya, dan daripada kemurkaan Allah Azza wa Jalla di dunia dan juga di akhirat. Itu yang kita idamkan dan itu yang kita harapkan. Dan para kaum muslimin rahimakumullah, selamat datang kita dalam majlis ilmu di IG atau Instagram Kasih Nilofa. Dan mudah-mudahan dengan ini akan menambah keimanan kita. Akan kita bincang pada hari ini, tajuk yang saya ketengahkan iaitu mintalah kepada Maha Kaya. Mintalah kepada Maha Kaya. Muslimin muslimat rahimakumullah, kita yakin kepada Allah Azza wa Jalla lah yang mampu menyelesaikan segala masalah. Allah lah yang Maha Kaya. Allah lah yang maha luas pemberiannya. Allah lah yang maha memberi penyakit dan dialah yang menyembuhkannya. Seperti mana ikrar daripada Nabi Ibrahim alaihi salam, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku diberi penyakit, ditimpa kesakitan penyakit, maka dialah, yakni Allah lah yang akan memberikan kesembuhan kepada aku. Dialah yang akan beri kesembuhan kepada aku. Yang pertama sekali dalam hal ni, kita perlu menanamkan keyakinan, meneguhkan keimanan dan memantapkan ketakwaan kita, keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dialah segala-galanya. Dialah yang mampu menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Dialah yang mampu memberikan apa yang kita hajati. Dialah yang membuka jalan-jalan kesempitan yang kita hadapi dalam kehidupan dunia ini.
Tidak ada kuasa lain yang lebih besar daripada kuasa dia. Maka inilah keyakinan yang perlu tebal dalam hati kita. Jangan ragu-ragu. Dalam hal ini, dalam hal kita mau meminta kepada Allah, syarat yang paling utama agar Allah menerima permintaan kita, agar Allah mendengar rayuan, rintihan, bisikan kita adalah bersihnya keimanan. Bersihkan keimanan kita. Sucikan hati kita daripada tercampur baur dengan unsur-unsur kesyirikan, unsur-unsur yang boleh menggoncangkan keimanan dan akidah kita. Yang pertama, yakinlah Allahus Samad, dialah tempat kita meminta, dialah tempat kita merayu, dialah tempat kita mengadu keadaan-keadaan kita dan kesusahan kita. Dia semata-mata yang mampu menyelesaikan masalah. Tanamkan, jangan tercampur dalam keimanan kita, dalam hati kita sesuatu yang boleh, tak apa, kita boleh minta tolong pada orang tu. Oh, tak apa, dia orang boleh bantuan. Dia orang boleh bagi bantuan. Orang ni boleh tolong. Kawan ni boleh selesaikan masalah. Orang ni boleh selesai. Kosongkan hati kita daripada perkara tersebut. Barulah kita boleh menadah tangan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Terkadang kita banyak meminta, tetapi ada halangan-halangan yang boleh menghalangi kita daripada dimakbul dan didengarkan oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, halangan kita yang paling besar adalah keimanan tadi. Bila ada bercampur lagi kuasa Allah dicampurkan dengan kuasa manusia. Tak apa, orang ada boleh selesai masalah, kawan ada boleh selesai masalah, ini boleh selesai masalah. Itu kita dah bercampur. Sedangkan kita tak telus sebulatnya kepada Allah lah yang mampu menyelesaikan masalah. Tinggalkan harapan kita kepada manusia. Buat sementara waktu ketika kita menghadap tangan. Menadah tangan, ya Allah, bantulah aku, ya Allah. Aku hamba-Mu yang menghadapi kesulitan, ya Allah. Hamba-Mu yang menghadapi kesusahan, ya Allah. Hamba-Mu yang diberi ujian oleh-Mu, ya Allah. Engkaulah yang maha memberi, ya Allah, menyelesaikan masalah. Bersihkan keyakinan kita daripada segala yang tercampur baur dengan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, jangan ada campur tadi sehingga itu jadi penghalang. Sehingga dalam hadis lain disebutkan, innallaha yughar, sesungguhnya Allah ni maha cemburu. Allah ini maha cemburu. Allah maha cemburu. Kalau kita cemburu, ialah yang kita faham cemburu. Orang tu nampak sayang dia campur pada orang lain. Kadang kita berada pada orang lain, kita dah rasa cemburu. Kebanyakannya cik isteri ni akan ialah fahamlah hal cemburu ni kan. Bila tengok suaminya dah keling mata pada perempuan lain, dah tengok gambar perempuan lain, dia dah rasa cemburu, dah marah dah. Baru campur perempuan lain dalam gambar, kan, dia si isterinya dah cemburu. Allah lebih kuat maha cemburunya daripada cemburu hamba kepada hamba. Allah lebih kuat kecemburuannya daripada hamba cemburu kepada hamba. Allah lebih berganda cemburunya. Cemburu Allah pada sesuatu yang bercampur kuasa dengan dia. Kalau orang tu menganggap ada orang lain yang sama, boleh tolong, boleh kuasa juga, maka Allah biarkan. Kalau gitu, kau pergilah minta dengan dia. Ada orang lain yang kita beribadah kerana Allah pun ada, kerana orang nampak, orang tengok kita nak buat baik-baik. Orang kerana kalau tak buat nanti orang kata apa. Jadi ini dah bercampur ibadah kita. Sepatutnya tujuan kita hanya pada Allah, tapi dah bercampur tujuan kerana orang, kerana hamba, kerana takut orang dan sebagainya. Maka Allah akan biarkan, oh engkau kerana macam tu, kau nak campur aku dengan orang lain, nak samakan aku dengan orang lain, pergilah ambil pahala daripada orang tu yang kau harapkan pujian dia, yang kau harapkan takutkan kejian daripada dia, kau takut dengan dia, kau minta lah pahala dengan dia, aku tak nak bagi, aku berlepas tangan. Maka Allah bercemburu. Maka jangan dalam hal kita meminta, berdoa, biar kosong hati kita semata-mata merayu, tidak ada tempat lain nak mengadu dah. Tak ada tempat lain, tak ada dah. Kalau Allah tak dengar rayuan kita, memang kita tak akan dapat sesuatu pun. Sesuatu yang kecil pun takkan dapat. Begitu harapan kita. Telus kerana Allah. Bersihkan hati kita
daripada bercampur baur dengan kekuasaan Allah wahdahu la syarik. Dalam satu hadis Allah Ta'ala berkata, wahai hamba-Ku, ni firman Allah hadis Qudsi, wahai hamba-Ku, ada satu benda yang itu adalah hak aku sepenuhnya. Satu benda tu hak aku sepenuhnya. Maka kamu wajib berikan kepada aku. Buatkan kepada aku. Jangan pada orang lain. Dan ada satu yang hak kamu sepenuhnya. Dan aku takkan berikan pada orang lain. Aku akan berikan pada kamu. Hak kamu sepenuhnya. Yang ketiga, ada satu lagi yang ketiga, iaitu hak di antara kita berdua. Di antara aku, kata Allah, baini wa bainak, di antara aku dan di antara engkau, wahai hamba-Ku. Tiga benda. Satu, Allah kata hak aku sepenuhnya. Yang kamu tak boleh nak bagi pada orang lain, kamu kena bagi pada aku je. Yang kedua, hak kamu sepenuhnya, yang aku pasti akan beri pada kamu dan aku takkan beri pada orang lain. Dan yang ketiga adalah hak yang kita kongsi bersama. Sebahagiannya aku punya, sebahagiannya kamu punya, wahai hamba. Maka Allah Ta'ala sendiri menghuraikan, satu hak aku adalah kamu wajib memberikan kesembahan keabdianmu. Kamu wajib memberikan penghambaanmu kepada aku semata-mata. Tak boleh kerana lain. Tak boleh tercampur-campur 50%, 50%, 70, 30, 80, 20 pun tak boleh. Kena 100% untuk aku. Dalam doamu, dalam ibadahmu, keikhlasanmu. Hanya kepada aku. Tak boleh campur sikit pun dengan hamba lain. Hak aku tu. Sembah pada aku, abdikan dirimu kepada aku, jangan campur, jangan syirik dengan sesuatu benda lain dengan aku. Tak boleh melakukan syirik. Yang pertama. Yang kedua, kata Allah Ta'ala, yang satu hak kamu, iaitu kalau kamu betul-betul mengabdikan diri pada aku pasti bagi syurga hak kamu. Aku takkan masukkan kamu dalam neraka, sedangkan kamu betul-betul beribadah pada aku, meminta kepada aku, beriman kepada aku sepenuhnya, pasti aku akan beri hak kamu, iaitu nikmat-nikmat yang berkekalan dalam syurga. Aku takkan zalimi kamu. Kotlah kamu buat abdi dah betul lah, tapi aku tak nak bagi pahala. Tidak. Itu bukan sifat Allah Ta'ala. Allah pasti akan tunai 100% hak kamu, nikmat yang kamu perlu dapat kerana sebagai hadiah, kerana kamu betul-betul mengabdikan yang pertama tadi. Dan yang kedua, di antara aku dan kamu, bahagi dua. Maksudnya, perkara yang ketiga, dibahagikan kita berdua. Baini wa bainak, di antara aku dan engkau, wahai hamba. Apa? Iaitu doa. Kamu berhak meminta apa saja yang kamu nak, aku akan beri apa yang kamu minta. Aku janji. Ini janji Allah. Innaka la tukhliful mi'ad. Yakinlah, Allah tidak akan mungkir janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan mungkir janji. Kamu minta, aku pasti akan bagi. Tiga benda Allah kata. Yang pertama, hak aku 100%. Yang kedua, hak kamu 100%. Yang ketiga, 50% aku dan kamu. Iaitu 50% itu apa dia? 50% permintaan kamu. Maka aku akan tunaikan permintaan kamu bakinya. Ingat, dalam hadis lain, hadis Qudsi juga, yang bermaksud, wahai hamba aku, mintalah apa yang kamu nak. Walaupun seluruh makhluk Allah di muka bumi ini meminta dengan permintaan berkumpul daripada jin dan manusia. Makhluk Allah bukan sekadar manusia. Daripada jin dan manusia berkumpul meminta-minta sesuatu yang besar, sesuatu yang sangat hebat, keinginan yang sangat luar biasa. Setiap individu manusia minta. Setiap individu jin daripada awal sampai akhir. Daripada manusia awal, Adam, sampai akhir. Kalau semua meminta sesuatu permintaan yang besar, yang agung, yang sangat hebat, Allah gambarkan semua permintaan itu sekadar macam seumpama sebilah jarum yang kamu celup dalam lautan. Kamu celup dalam lautan, kamu angkat. Ada setitik di hujung jarum menitik. Tak. Mungkin 1 titik, mungkin 2 titik. Baru sekadar 1 titik, 2 titik je permintaan kamu, yang wahai manusia dan jin seluruhnya. Sedangkan kekayaan aku seluas lautan yang begitu terbentang luas. Itu Allah yang maha kaya. Bayangkan tuan-tuan, ada terkesan tak laut?
Kalau kita ambil air dengan jarum, celup, kita curi satu titik. Laut berkurangan tak? Tak nampak kurang langsung. Tak nampak kuantitinya berkurangan sedikit pun. Kerana Allah maha luas pemberiannya, maha kaya pemberiannya, maha kaya pemilikannya. Maka Allah beri berapa banyak pun takkan kurang, takkan ada kekurangan di sisi Allah Ta'ala. Dalam ayat Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, Nabi Musa berkata pada kaumnya, وَقَالَ يَا قَوْمِ Nabi Musa berkata pada kaumnya, إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Wahai kaumku, kalau kamu seluruh manusia di muka bumi, A sampai Z, awal sampai akhir, Adam sampai seluruh manusia, kalaulah semuanya kufur pada Allah Ta'ala, tak ada seorang pun yang beriman pada Allah. Tak ada seorang pun yang beriman. Kalaulah demikian. In takfuru antum wa man fil ardi jami'an. Kalaulah kamu wahai kaum Bani Israel kufur kepada Allah seluruhnya dan seluruh manusia tidak ada seorang pun yang beriman pada Allah, Allah terkesan tak? Kulah Allah jadi lemah kerana semua tak mengikuti dia, tak beriman padanya. Ataupun Allah menjadi sikit kurang, Allah sakit, Allah lemah, Allah jadi tidak kuat, dah jadi fakir. Tidak. Fa innallaha ghaniyyun hamid. Nescaya Allah tetap maha kaya lagi maha terpuji. Tak kurang pun kepujian Allah. Takkan kurang kekayaan Allah walaupun seluruh manusia tidak minta, walaupun seluruh manusia minta yang sebanyak-banyaknya. Takkan kurang pemberian Allah, kekayaan Allah. Maka Allah yang maha luas pemberiannya. Kenapa kita tidak mahu minta daripadanya? Sedangkan kita lebih utama, kebanyakan kita lebih mengutamakan manusia yang kaya. Oh, saya miskin, saya jumpa jiran saya kaya. Saya nak minta dengan dia, dialah boleh tolong, dialah. Oh, kita sakit, doktor yang pakar tu lah boleh bantu. Kita tak ada orang lain, kita kena minta dengan dia. Tak ada cara lain, kena jumpa pakar je. Tuan-tuan para hadirin sekalian, mungkin itu pada percakapan. Ya, Ustaz, kita pun cakap, oh saya sakit lah nak kena pergi jumpa doktor. Itu pada percakapan luaran kita. Tidak menjadi masalah. Tetapi keyakinan dalaman. Kita yakin walaupun kita jumpa pakar, kita yakin walaupun kita jumpa orang kaya, tapi yang menyelesaikannya adalah Allah yang maha kaya. Allah yang maha besar. Allah yang maha berkuasa, yang tidak ada kekuasaan lebih daripada orang kaya. Tidak lebih daripada Allah yang maha kaya. Tidak ada kuasa lain yang lebih besar. Kita yakin bahawa Allah sahaja. Walaupun kita jumpa dengan pakar bagi ubat ini dan itu, semua dengan izin Allah. Kalau Allah tak izinkan, tak akan boleh berubah, takkan boleh sembuh, takkan boleh selesai masalah. Satu ketika Nabi Musa AS, cerita Nabi Musa AS. Satu ketika Nabi Musa AS diuji Allah dengan satu jenis penyakit. Dia sakit, ditimpa sakit. Maka dia berhajat pada Allah, munajat pada Allah, berbisik pada Allah, berdoa pada Allah, ya Allah, aku sakit ini dan itu, maka berilah aku kesembuhan. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada Musa, wahai Musa, aku akan beri kamu kesembuhan dengan cara kamu pergi pada pokok ini dan itu, kamu ambil daun daripada pokok itu, kamu campurkan dengan air lumat-lumat, maka terus engkau tampal pada sakitmu. Nescaya akan sembuh. Maka Nabi Musa pun selesai, Alhamdulillah, dia pergi cari pokok-pokok yang dimaksudkan. Maka dia ambil daun tadi ni, dia lenyek seperti itu, letakkan air, lenyek-lenyek dan tampal, jadikan ubat. Maka terus rasa sihat, sembuh penyakit dia. Sembuh penyakitnya. Maka setelah tu, dia pun Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala, sembuh. Sekian lama, ditimpa lagi penyakit yang sama. Penyakit yang sama di tempat anggota yang sama. Sama aja. Kan? Dia ingat formula yang dulu yang Allah bagi. Pergi ambil daun, lenyek dan buat ubat. Selesai masalah. Maka dia terus pergi pada daun tadi. Dia ambil daun tersebut dan buat seperti yang dulu dia pernah buat. Lenyek campur air, tampal. Dulu buat terus sihat sekali, usaha sekali tampal, selesai. Maka dia tampal pertama, tak rasa kesembuhan.
tidak ada kesembuhan. Dia pun heran. Mungkin campurannya salah ni. Kan? Dia punya ramuan ni tak kena. Daun sikit ke, air sikit ke. Maka dia campur bagi. Yakinlah kali kedua ni. Tampal. Tak jadi juga. Nampak tak sihat juga. Tak sembuh juga. Dia pergi kali ketiga pun dia buat sama juga. Dia campur lebih sikit air ke, daun lebih sikit, ramuan-ramuannya. Tampal. Tak jadi juga. Baru dia mengadu pada Allah. Ya Allah, aku sakit seperti sakitnya dulu. Dan aku juga usaha. Dengan usaha yang engkau berikan dulu, ambil daun, campur ni dan buat itu. Tapi dulunya sembuh, sekarang tak sembuh. Apa yang ada pada diriku, ya Allah. Maka Allah Ta'ala berfirman, wahai Musa. Ini jawapannya. Ya? Allah berfirman kepada Nabi Musa AS. Wahai Musa, dulu bila kamu sakit, kamu minta daripada aku. Kamu sakit, kamu minta daripada aku. Maka aku yang memberi kuasa sembuh. Aku letak kesembuhan daripada aku, syifa daripada aku. Aku letak pada daun campuran dengan air. Daun itu, campur dengan air. Maka kamu buat, dapat sembuh. Kuasa tu daripada aku yang beri pada daun tersebut. Tapi kali kedua bila kamu sakit, kamu terus cari daun. Kamu tak cari aku. Kamu terus cari daun. Maka kamu lupakan aku. Aku tidak beri kuasa kesembuhan pada daun tersebut. Aku tak beri kesembuhan itu, syifa itu pada daun. Kamu usahalah berpuluh kali pun takkan sembuh. Kerana aku tak beri kuasa syifa itu. Para hadirin rahimakumullah. Cukup dengan beberapa dalil yang kita bawa ini menyaksikan bahawa kuasa paling utama adalah Allah. Okey. Dalam keadaan kita kena COVID. Na'udzubillah min zalik. Bukan kita lah. Kita sebut contoh. Nak sebut contoh. Tapi kita sebut orang lain. Orang lain kena. Kita tak kena. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allah lindungi kita daripada wabak tersebut. Amin. Ya Allah. Ya Allah. Ya Rabb. Kalau orang tu kena penyakit. Adakah dia tak perlu jumpa doktor? Ustaz kata tak payah. Minta pada Allah aja. Tidak. Jangan salah faham. Kita tengok apa yang Nabi Musa buat tadi. Dia minta pada Allah. Ya Allah, aku sakit, minta beri kesembuhan. Baru dia usaha cari doktor. Dia usaha cari ubat. Dia usaha cari hospital. Dia usaha untuk kuarantin. Dia usaha untuk makan ini, makan itu, pelindung ini, pelindung itu. Maka dia mulakan dengan permintaannya pada Allah. Ini yang Allah nak ajar Nabi Musa. Dan ajaran ini juga kepada seluruh umat. Termasuk diri kita yang lemah ini. Maka pertama sekali kita kena angkat tangan pada Allah. Allah ajarkan kepada kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam Fatihah hari-hari kita baca. Iyyaka na'bud. Kepada engkau kami sembah ya Allah. Kepada engkau kami minta pertolongan. Tuan-tuan para hadirin sekalian. Kita utamakan sujud pada Allah. Kita utamakan bersihkan hati kita telus. Kerana semata-mata mengharapkan daripada kekayaan Allah. Mengharapkan kesembuhan daripada Allah. Mengharapkan peliharaan daripada Allah. Di samping kita berusaha. Usahanya jaga kesihatan. Usahanya mungkin orang vaksin. Usahanya makan ubat. Usahanya makan suplemen. Usahanya exercise. Usahanya jaga penjarakan, SOP dan sebagainya. Itu usaha. Yang penting tangan kita menadah pada Allah. Itu yang pertama kali kita menghadap. Wahai tuan-tuan sekalian, ini yang kita gagal. Kebanyakan orang kita gagal. Kebanyakan orang kita terbalik. Dia cari doktor, dia sakit. Tolong bawa pergi doktor. Tolong bawa pergi hospital pakar. Tolong cari ubat yang paling mujarab. Ini, walaupun mahal, beli juga. Kan? Kita cari yang tu dulu. Usaha, pakar yang pertama tak boleh. Pergi pakar yang kedua, tak jadi juga. Pergi hospital dalam negeri yang paling hebat, tak jadi juga. Pergi hospital luar negara yang paling hebat, pun tak jadi. Last kali habis usaha, Ustaz, barulah Ustaz, tolonglah buat baca Yasin, buat solat hajat. Kita usaha kudrat kita dulu. Sebelum kita menadah tangan pada Allah, Allah letak pada usaha terakhir. Ini yang gagal. Ini yang menyebabkan anda dan kita semua gagal. Kerana kita silap langkah. Kita memulakan dengan sesuatu yang patut kita letak di nombor kedua. Yang kedua. Tapi yang patut diutamakan kita letak di akhir. Allah yang patut kita utamakan. Kita minta. Dan di samping setelah itu barulah kita berusaha. Sudah pasti Allah yang dah dengar rayuan kita. Dah dengar permintaan kita. Dah dengar permohonan kita. Allah akan letak penyelesaiannya kepada orang tu.
Kamu nak selesai masalah, kau jumpa orang tu. Allah bagi selesaikan. Kita pun pergi jumpa, dapat selesai masalah. Ada satu pengalaman, Masya Allah. Ada seorang minta ustaz, dia kena macam tak senang duduk, mungkin dia kena gangguan ke apa ke, dia datang pada seorang ustaz. Dia kata, ustaz tolong ubat saya. Ustaz tu kata, minta maaf sekali, baliklah buat solat hajat dulu, minta pada Allah Ta'ala dulu. Dia pun, okeylah, dia balik, minta. Lepas tu dia datang lagi pada ustaz, ustaz saya dah buat solat hajat semua ni, saya minta ustaz tolong. Jadi ustaz tu akhirnya kata, saya tak pandai nak berubat, saya tak pandai nak baca doa ni. Kan? Jadi dia rasa macam tak selesai masalah. Dah minta doa pada Allah, dah jumpa dengan orang, dan orang tu tak boleh bantu dia, tak boleh menyelesaikan masalahnya. Rupanya ketika itu datang orang lain, tanya apa masalah? Masalah begini. Dia kata dia ada kawan. Kawan tu kata, kawan tu kenal pada seorang ustaz lain. Contoh, itu penyelesaian. Jadi mungkin kita jumpa dengan satu orang yang setelah kita minta doa pada Allah, Allah tak letak penyelesaiannya pada situ. Tapi Allah letak penyelesaiannya pada orang yang kedua ataupun yang ketiga. Orang tu bawa pada yang kedua, orang kedua bawa pada yang ketiga. Selesai masalah. Jadi Allah sengaja bawa ke situ kemungkin. Ada kadang Allah tunaikan, iaitu terus langsung kepada orang yang kita jumpa. Dia boleh tolong selesai masalah. Kita terima kasih pada dia, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis. Dalam sebuah hadis, Allah Ta'ala berfirman, ma min muslimin. Kata apa ni dalam sebuah hadis Nabi. Ma min muslimin yad'u Allah Azza wa Jalla, tidak ada seorang muslim pun yang berdoa pada Allah, yang minta merayu pada Allah, laisa fiha ithmun, dengan syarat dalam doanya tidak ada unsur dosa. Tidak ada unsur permintaan yang berdosa. Wala qati'atur rahim, dan dalam permintaannya tidak ada unsur-unsur putus silaturahim, dan dirinya tidak ada membebankan dosa, menyeliputi dengan dengan tutupan-tutupan dosa kemukaan Allah. Tidak ada itu. Dan tidak ada dosa putus silaturahim. Sama ada dia derhaka pada ibu bapanya, ataupun dia putus silaturahim hubungan dengan keluarganya yang lain, pak saudaranya, abang adiknya, tak nak tegur siapa. Ini penghalang. Ini penghalang juga. Penghalang paling utama, yang pertama sekali akidah kita, keyakinan. Yang kedua hubungan kita dengan ibu. Ini penghalang besar. Kalau situ masalah, itu jadi penghalangnya. Kalau itu baik, cantik, indah hubungan kita, mesra dengan ibu bapa, taat, berbaktinya hebat, maka saluran permintaan pada Allah sangat laju, sangat cepat kemakbulannya, kerana hubungan kita dengan ibu tadi cantik. Jadi kata Nabi SAW, siapa orang Muslim yang berdoa kepada Allah, yang dia tidak membawa bebanan dosa dan tidak ada terputus silaturahim. Putus silaturahim ini jadi penghalang besar. Penghalang besar daripada makbulnya doa dia. Illa a'tahu Allah, pasti Allah akan berikan kepada dia dengan 3 bentuk. Salah satu daripada 3 benda, 3 bentuk. Pemberian kemakbulan doa tadi, mungkin A, mungkin B, mungkin C. 3 bentuk. Allah akan tunaikan permintaan kita dengan 3 bentuk ini. Salah satu daripada 3 ni. Contoh, kita minta, ya Allah, kita kesusahan wang ringgit. Kita kesusahan makan minum, ya Allah. Minta bantuan, ya Allah. Allah mungkin tunai 3 benda. Kita minta, ya Allah, kita nak treatment. Sakit ini, sakit itu, nak jumpa pakar. Mungkin Allah tunai 3 cara, 3 bentuk. Yang pertama, imma an yu'ajjila lahu da'watah, sama ada Allah menangguhkan permintaan dia. Dia minta, ya Allah, aku nak sembuh, tapi Allah delay. Bukan hari ini sembuh, bukan seminggu sembuh, setelah sebulan tak sembuh lagi. Allah delay kan. Ada hikmah kenapa Allah delay. Tapi Allah akan tunai, ujungnya sihat, mungkin setahun. Selepas dia hari-hari minta. Kenapa? Mungkin hikmahnya Allah nak engkau ni hari-hari menyebut nama Allah. Allah nak dengar suara rayuanmu setiap hari. Allah nak supaya engkau ni sentiasa lebih kuat mengabdikan diri, bergantung kepada Allah, membetulkan keimananmu supaya lagi lama. Kalaulah sehari itu terus dapat sembuh, mungkin besok engkau tak bangun tahajud dah. Mungkin besok engkau tak doa dah sembuh. Tapi Allah delay kan.
bagi setahun. Banyak. Jadi dah jadi kebiasaan kita bangun tahajud, berdoa, baca Yasin, ini dan itu, buat solat hajat setiap hari. Maka walaupun sembuh, kita teruskan dengan budaya ibadah tadi. Allah nak macam tu. Itu satu. Mungkin yang itu. Allah tangguhkan, delay sikit kemakbulannya. Itu satu. Mungkin itu. Mungkin yang kedua. Apa dia? Iaitu mungkin Allah tak tunai di dunia, tapi tetap Allah tunai juga setelah kematianmu. Minta sembuh kat dunia, tak sembuh sampai mati. Dia sakit sampai bawa kepada akhir hayatnya, ajalnya. Allah tak makbul doa ke? Tidak. Mungkin Allah tangguh permintaan yang Allah simpan nak tunai di akhirat. Sakitnya Allah tak sembuh sehingga dia patut kena azab, Allah sembuhkan daripada azab. Maksudnya Allah ampun dosa dia. Kan? Kita minta, ya Allah bagi sembuh. Allah tak sembuh sampai mati. Dia sakit sampai mati. Kan? Orang tu sakit sampai mati. Maka permintaan kesembuhan tadi Allah ganti di akhirat dengan dulu kau minta sembuh nak bagi sihat, sekarang ni kau bakal kena azab, aku bagi sembuh, bagi selamat daripada azab, engkau selamat. Seperti kau minta dulu nak sihat selamat, aku bagi di akhirat engkau jauh selamat daripada azab dan engkau hidup sejahtera dalam alam barzakh. Aku ganti yang tu. Allah ganti yang tu. Allahu Akbar. Dan yang ketiga, ataupun yang tu pun mungkinlah tak dapat. Bagaimana pula yang ketiga? Mungkin yang ketiga, engkau minta sembuh tadi, tak dapat sembuh, tapi Allah elakkan daripada bencana lain. Kau sakit memanjang. Tapi bencana, engkau terelak daripada kemalangan, kau terelak daripada kecurian, kau terelak daripada anak derhaka, engkau selamat daripada bencana lain yang lebih besar. Kau sakit betul-betul kencing manis contohnya, berterusan, kena jaga makan tu tak boleh, ini tak boleh, darah tinggi, yang ni tak boleh kontrol, ini tak boleh makan, susah. Tapi kau minta sembuh, macam tak sembuh juga kencing manis kau, darah tinggi kau, tapi Allah simpan yang tu supaya kau terus minta. Kau terus munajat, merayu-rayu pada Allah. Allah suka nak dengar tu rayuan kau. Allah suka nak dengar suara engkau menyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Karim, ya Rahman. Minta. Tapi Allah ganti dengan yang lain. Ganti apa dia? Elak engkau daripada bencana. Patut engkau dah kena orang perompak datang mencuri, tapi kau tak kena. Rumah terbakar, orang sebelah kena terbakar, tapi dekat engkau selamat. Contohnya Allah elak daripada bencana. Yang lain, kita minta yang lain, Allah ganti yang lain yang lebih sesuai untuk kita. Jadi yang penting sekali, kita husnuzan dengan Allah Ta'ala dalam permintaan. Satu lagi, nak supaya doa kita dimakbulkan, iaitu kita husnuzan dengan Allah. Dan kalau kita su'uzan, itu penghalang. Macam mana husnuzan dengan Allah? Iaitu kita yakin, walaupun kita doa, ya Allah bagi sembuh, tak dapat kesembuhan. Jangan kita kata, Allah tak dengar doa aku. Allah tak akan tunai permintaanku. Allah tak tahu, Allah tak makbulkan aku. Kan? Allah tak dengar. Jadi bila kita sebut Allah tak dengar permintaanku, seolah kita menghina Allah. Allah tak dengar ke? Allah tak cukup kuasa ke nak beri kesembuhan kepada kita? Allah tak cukup power, tak cukup rezeki kan nak bagi pada kita jadi selamat ni daripada kesempitan? Tidak. Kita yakin mesti ada hikmah. Itu. Kita yakin, ya Allah, minta hari ini, minta. Dalam hadis lain Nabi sebut, malam yasta'jil. Orang tu bila seorang hamba minta doa, pasti Allah tunaikan, selagi mana malam yasta'jil, selagi mana dia tak minta cepat. Dia tanya, ya Rasulullah, macam mana orang minta cepat? Kan? Para sahabat tanya. Maka Rasulullah SAW jawab, orang yang minta, dia berdoa, doa, minta, tak dapat, dia kata, biar aku dah minta dah. Semalam dah minta, hari ni dah buat solat hajat, tapi tak dapat, aku malas nak minta. Dia seolah supaya minta Allah bayar hari ni juga, bayar besok juga. Kalau tak bagi, tak nak minta dah. Ini orang yang putus asa dari rahmat Allah. Orang yang su'uzan, buruk sangka dengan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dan kita dalam berdoa minta pada Allah, kita kena pandai memilih. Memilih apa? Yang pertama, milih benda-benda yang boleh membantu mustajab doa kita. Benda yang boleh membantu mustajab doa kita. Contohlah, kalau kita dalam hal dunia pun nak minta, nak buat
permintaan apa, kadang kita minta orang tu recommend. Kita kena cari orang power supaya senang saluran tengok job ni terus lulus. Kan? Tengok sign orang ni terus lulus. Kita pun nak cari recommendation daripada orang yang power, kuasa yang hebat dan sebagainya. Maka kita dalam berdoa pun kita cari recommendation. Yang boleh membantu doa kita ni lagi cepat dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Yang pertama sekali, kita pandai memilih tempat. Pandai memilih tempat. Kena ambil kira tempat juga. Iaitu tempat yang suci, tempat yang berkat. Yang pertama sekali di tanah haram suci Mekah lah. Di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tempat yang suci, tempat yang banyak barakah. Doa kita sentiasa dikabulkan. Lebih-lebih lagi kita akan hadapi hari yang sangat hebat doanya pada hari tersebut. Yang Nabi sebut afdalud du'ai doa yaum Arafah. Semulia, sehebat-hebat doa adalah doa pada hari Arafah. Sehebat-hebat doa, seafdal doa adalah doa pada hari Arafah 9 Zulhijjah, iaitu pada hari Isnin ini 9 Zulhijjah. Orang semua berkumpul di Arafah walaupun tak ada rakyat Malaysia daripada Malaysia untuk melakukan ibadah haji, tapi tetap kerja haji diteruskan oleh orang yang berada di sana. Doa mereka. Kita pun tumpang lah. Yang pertama tempat tadi, tempat. Yang kedua yang boleh membantu makbulkan doa kita adalah masa, waktu, hari, tarikh tertentu. Seperti Ramadan. Ramadan pula yang hebat adalah malam Lailatul Qadar, waktu malam. Contohnya. Lepas tu dah ni kita 10 terawal Zulhijjah yang kita ada hari ini. Daripada 1 sehingga 10 Zulhijjah. Hari ini malam ni 6 Zulhijjah. Masih dalam waktu yang sangat Allah menanti-nanti amal ibadah kita. Allah sangat cinta sayang siapa yang buat ibadah pada hari ini, walaupun sedekahnya, sama ada sedekahnya ataupun solat sunatnya ataupun zikirnya semakin banyak, Qurannya semakin banyak, hadir ilmunya makin banyak, makin cinta, makin dekat, makin pegang tasbih, bersalawat pada Nabi SAW. Apa saja amal ibadah dicintai oleh Allah, Allah sayang. Di samping itu kalau kita berdoa juga dikabulkan oleh Allah. Ini waktu, masa. Dan yang ketiga, keadaan kita. Hal keadaan kita. Kena ambil kira. Iaitu yang pertama, kalau nak doa tu biar dalam keadaan hati kita tanpa ada gangguan. Jangan kita berdoa sambil di tepi jalan, dalam kereta je. Mungkin kita punya hajat besar tapi minta macam tu je. Sambil berdoa mata tengok gini, ya Allah tolonglah aku, sambil pegang handphone pula tu. Ya Allah bantulah aku, sambil baca WhatsApp, select tengok gambar Instagram dan sebagainya. Sambil berdoa, tapi doa dalam keadaan lara, dalam keadaan hati yang tak konsentrate kepada Allah Ta'ala, mungkin kurang kemakbulannya. Dan di samping itu, dalam keadaan kita suci setelah melakukan amal ibadah. Sebab itu doa kita boleh minta setelah kita beramal. Itu kita sebut tawassul dengan amal soleh. Salah satu cara kita berdoa adalah kita bertawassul dengan amalan soleh kita. Seperti mana kisah dalam hadis Nabi SAW, kisah 3 lelaki yang terkurung dalam gua. Ketika tu mereka masuk berehat dalam lubang gua. Yang gua tiba-tiba ada batu besar. Batu besar turun, jatuh di pintu gua. Masuk, tutup pintu gua. Sehingga mereka tak boleh keluar. Tak ada lubang lagi dah. Gelap dalam gua. Nak tolak tak mampu, batu besar. 3 orang nak tolak batu, takkan bergerak punya. Maka tak ada usaha lain dalam keadaan gitu. Usaha mereka menadah tangan. Minta doa je lah. Tak ada lain dah. Maksudnya tak ada pada akal fikiran kita mereka takkan mampu, mustahil boleh keluar daripada lubang tersebut, kecuali yang ada hanyalah kudrat Allah. Mereka yakin dengan kudrat Allah. Maka mereka bertiga berkumpul, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dengan bertawassul kepada amal soleh kita. Tawassul mana? Maksud doa melalui perantaraan amal baik kita yang pernah kita lakukan, yang paling ikhlas lah, yang kita anggap paling berikhlas kerana Allah. Baik, dia orang tiga bersetuju. Seorang angkat tangan berdoa, ya Allah, dia cerita bercakap, kita berdoa ni tak semestinya bahasa Arab, tuan-tuan. Kadang-kadang orang berdoa, Allah Ustaz, saya tak hafal lah doa, saya tak mampu lah baca Arab punya doa.
Dah, doa ni kita doa dengan bahasa yang kita minta. Nak minta apa, cakap dengan bahasa kita. Bahasa Siam ke, bahasa Tamil ke, bahasa India ke, bahasa Hindustan ke tuan-tuan. Bahasa apa pun, Allah Maha mengetahui. Allah yang menciptakan bahasa, apa saja bahasa pun, tetap Allah tahu apa yang kita nak. Minta dengan bahasa kita. Merayu. Yang seorang mengangkat tangan, ya Allah, aku dulu ni ada seorang ibu dan ayahku yang dah tua. Dan aku setiap hari bila aku bekerja, dapat perah susu, bawa balik susu. Dan orang pertama yang akan minum, yang akan aku berikan susu semangkuk ini adalah pada mak aku dulu dan ayah aku. Mak ayahku dulu. Anak menangis macam mana pun, aku tetap utamakan mak ayah. Aku tetap utamakan mak ayah. Sampai mak ayahku minum puas, barulah aku beri bakinya kepada isteri dan anak-anak aku. Jadi dia mengutamakan, memandang tinggi kepada ibu dan bapanya, sehingga dia mengutamakan makan minum pun pada mak dia dulu. Ini bakti sangat hebat ni, berbaktinya kepada ibunya. Dan dia kata, ya Allah, satu hari tu aku perah susu, bawa balik ke rumah. Tiba-tiba tengok mak aku dah terlena, ayahku dah tertidur. Mak ayahku dah tua tu dah tertidur. Jadi susu kat tangan, anak menangis, lapar susu. Aku tak nak bagi pada anak aku lagi, nak tunggu mak aku bangun. Aku tak kena kejut mak aku, biar dia tidur sampai terjaga, baru aku bagi dia minum susu tadi. Minum sekenyang, baki baru pada anak aku. Ya Allah, kalau itulah amal soleh aku yang betul-betul ikhlas kerana-Mu, ya Allah, kerana aku mengutamakan ibu bapa aku, kerana aku tahu itulah jalan yang paling dekat untuk Engkau makbul doa, ya Allah, maka sekarang ni makbullah doa aku, ya Allah. Tolong gerakkan batu tu, kami nak keluar. Batu yang tutup pintu gua tu. Kan? Dia bertawasul minta dengan amal dia tadi ni, bakti pada mak. Tolong buka pintu. Betul-betul batu tu bergerak, tuan-tuan. Tak ada siapa tolak, dia bergerak. Grek. Kan? Bukan ya insing matak aji, itu P. Ramlee punya cerita, tuan-tuan. Iaitu ya insing matak keji tu kan. Ni tak, dengan doa pada ya Allah, iaitu cerita filem. Kan? Yang ni sungguh-sungguh ni, berdoa minta. Terus batu tu bergerak, tapi masih ruang kecil lah, bergerak sedikit. Tak boleh lagi nak lepas badannya keluar, tak boleh keluar lagi. Orang kedua pula angkat tangan berdoa, ya Allah, aku dulu ni sebagai bos, aku majikan, aku bos. Dan ada pekerja aku, setiap hari mereka tamat kerja petang, aku akan bagi upah. Yang ni dapat seekor kambing, yang ni 2 ekor kambing, yang ni kerja berat sikit 2 ekor, yang ni biasa 1 ekor, yang ni mungkin dapat susu sahaja. Cukuplah upah untuk dia orang. Sempurna, dia orang balik. Tiap-tiap hari macam tu. Cukup petang, dia orang nak balik, dapat upah balik. Gaji harian. Maka ya Allah, satu hari tu, aku bagi upah, ada seorang tak datang minta upah. Dia kerja sampai petang, cukup full time dia cukup. Tapi dia tak ambil upah, dia balik. Aku simpan gaji dia, iaitu sepasang kambing, jantan betina, aku simpan. Besok kot datang nak bagi, besok tak datang. Lusa, sebulan tak datang. Dah lama. Kambing yang 2 ekor tadi dah beranak pinak, dah jadi banyak. Maka setelah setahun, dia datang, ya Allah, wahai tuan majikan, ingat tak aku lagi yang dulu kerja dengan kamu, hari terakhir aku tak ambil gaji. Aku nak minta gaji tu hari ni. Maka tuan dia kata, tu, engkau tengok kambing yang bawah pokok tu, satu wadi yang banyak tu, engkau ambil balik, tu upah kau. Pekerja tadi kata, tuan, janganlah perli saya, mentang-mentang saya minta upah lama-lama, tuan perli macam nak bagi ke semua je, macam perli je. Kan? Tuan tu kata, aku tak perli, tapi itulah yang sebenarnya, engkau ambil lah. Itu engkau punya. Daripada asal 2 sepasang tu, jantan betina, dah setahun kau tak tuntut, itu tu dah biak, jadi kau punya banyak, sebanyak tu ambil lah. Maka pekerja tadi pun ambil 100%. Kot lah nak tinggal seekor 2 ekor kat bos dia, dia ambil 100%. Bos dia pun tak terasa hati, tak sakit hati. Dia anggap itulah kebajikan dia, dia anggap itulah sedekah pada pekerja dia tadi, itulah keikhlasan dia kepada Allah Ta'ala. Kerana Allah Maha melihat, Maha mengetahui. Maka dia pun ambil lah, tak ada masalah. Ya Allah, kalau itu betul-betul ikhlas kerana-Mu perbuatanku itu, maka kau bukalah pintu gua ini, gerakkanlah batu supaya kami boleh keluar. Batu tu bergerak, grek, tapi masih tak boleh keluar lagi. Ada tersangkut lagi. Maksudnya bergerak sikit, ada lagi ruang yang kecil yang tak boleh keluar lagi. Orang ketiga pula doa,
Ya Allah, ya Allah, aku dulu ni, anak muda, ketika aku muda, ada seorang sepupu aku, wanita, anak dara yang sangat cantik. Aku teringin badan dia. Tapi tak ada peluang maksudnya nak bersama dengan dia. Dia tak kahwin. Maka satu hari tiba-tiba dia datang pada aku, dia minta sedekah kerana dia kelaparan, mak ayah dia kelaparan. Dia minta sedekah makanan. Ketika ni aku ambil peluang. Kalau kau nak, boleh. Dengan syarat aku nak badan kau. Maka wanita tu macam dah terdesak sangat. Dia pun okey lah. Macam nak buka baju. Tapi dalam berduaan tu, dia masih ingat Allah. Dia kata, wahai saudaraku, wahai sepupu aku, kau ingatlah Allah Ta'ala. Takutlah Allah Maha melihat perbuatanmu yang dosa ini. Janganlah lakukan. Tolonglah tinggalkan perbuatan maksiat dosa ini, zina ini. Tolonglah tinggalkan. Maka lelaki itu takut gementar bila dengar nama Allah. Allah melihat, dia takut. Dia bagi duit, ambillah duit, Nana ambil duit. Duit ni free je, tak payah bayar balik dah, ambil lah. Dia pun tutup baju dia dan lari keluar. Tak jadi berzina. Tinggal perbuatan zina. Tinggal perbuatan maksiat dan keji kerana Allah. Ya Allah, kalau betul-betul aku tinggal kerana maksiat tersebut, kerana ikhlas, kerana takutkan Engkau, Ya Allah, ikhlas yang begitu padu dan jitu, maka Ya Allah, dengan ini kau gerakkanlah batu tu supaya kami boleh keluar. Maka batu yang ketiga kali setelah doa orang ketiga pun batu tu bergerak dan barulah ketiga-tiganya berjaya keluar. Ini kuasa doa, tuan-tuan. Kuasa doa. Bertawassul dengan amal soleh. Kita juga bertawassul dengan amal soleh. Bertawassul, mari kita ada hajat ni, mari kita baca Yasin. Kita bertawassul dengan amal soleh, iaitu bacaan Yasin kita. Kita bertawassul dengan amal soleh, iaitu salat hajat kita. Kita bertawassul dengan amal soleh, iaitu kita setelah baca Quran. Kita bertawassul dengan amal soleh setelah kita buat sedekah. Boleh kita sedekah ke masjid. Ya Allah, semoga ikhlas kau terima amal ibadah sedekahku ini, Ya Allah. Dan biarlah kau terima hajat aku ini dengan berkat sedekah aku tadi. Boleh. Kita sedekah, kita doa minta, Ya Allah, aku berhajat dengan berkat sedekah ini dan keikhlasanku ini, Ya Allah, tunailah hajat aku ini dan itu. Mintalah pada Allah. Allah lah Maha Kaya. Maka jangan sekali-kali kita buat hadangan yang boleh menghalang kita dengan Allah. Antaranya lain adalah sumber yang haram. Halangan utama doa kita dimakbul Allah Ta'ala adalah sumber haram. Pendapatan yang haram. Makanan yang haram, minuman yang haram, kita duit beli baju daripada sumber yang haram, pakaian dari sumber yang haram, maka Nabi kata fa anna yustajabu laha. Nabi kata ada seorang lelaki yang jalan di padang pasir dalam keadaan keletihan, kusut masai, habuk badan, biasa keadaan musafir. Ni Nabi kata 3 doa yang Allah takkan tolak. Salah satunya doa orang musafir yang letih, penat, lelah dia ketika musafir, Allah makbul doa dia. Patut Allah makbul doa. Tetapi Nabi kata dia ni, makanan dia ada sumber yang haram. Minumannya ada sumber yang haram. Pakaian duit dia beli baju, ada tercampur daripada pendapatan yang haram. Keuntungan yang haram, dia beli pakaian tu buat solatnya ditolak. Dia beli pakaian tu, dia pakai ketika tu dia berdoa, Ya Allah tolong, Ya Allah tolong, Ya Allah tolong. Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Nabi kata, fa anna yustajabu laha. Macam mana Allah nak makbulkan doa dia? Macam mana Allah nak tunaikan, nak mustajabkan doanya? Semua benda kotor dalam badan dia. Maka bersihkan kita daripada kotoran. Pasti Allah akan bantu kita. Maka para hadirin rahimakumullah, mulalah langkah kita dengan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Sucikan kotoran kita dengan solat taubat kita, dengan minta istighfar pada Allah, minta ampun daripada Allah Ta'ala. Bersihlah hati kita daripada unsur-unsur syirik kecil, lebih-lebih lagi syirik besar. Syirik kecil iaitu unsur-unsur tidak ikhlas dan bercampur baur dengan benda lain dalam amal ibadah kita. Masya Allah, ya. Kita bincang hal ni, tajuk doa. Mintalah pada Tuhan yang Maha Kaya. Mintalah kepada Maha Kaya. Mintalah pada Allah Azza wa Jalla. Minta doa pada Allah Azza wa Jalla. Maka para hadirin rahimakumullah, kita ubah cara hidup kita. Menyelesaikan masalah kita dalam kehidupan dunia. Apa saja masalah, minta menadah tangan pada Allah. Dengan cara kita bersihkan hati. Banyakkan amal ibadah. Banyakkan bertaubat pada Allah Ta'ala. Beristighfar pada Allah. Pilih waktu yang sesuai. Pilih keadaan yang sesuai. Pilih tempat yang sesuai. Yang paling
tepat, maka kita menadah tangan, ya Allah, tolonglah selesaikan masalah kami, ya Allah. Kami dihadapi demikian, ya Allah. InsyaAllah besoknya ada jalan penyelesaian. Dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala sebut, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang benar-benar meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, maka sudah pasti Allah akan buka laluan kesempitannya, lapangkan kesempitannya, selesaikan masalahnya, dan Allah akan berikan rezeki dari sumber yang dia tidak sangka-sangka. Maka dalam hadis lain Nabi sebut, Allah merasa malu. Allah Ta'ala, Inna Allah Ta'ala la yastahi. Allah rasa malu kalau seorang hamba tu benar-benar angkat tangan minta, Ya Rab, Ya Rab, Ya Allah, tolong ini, tolong itu, bantu ini, bantu itu, berilah ini, beri itu. Hamba aku benar-benar minta, tapi aku tak tunai apa-apa. Aku malu, kata Allah. Aku malu tak berikan apa-apa kepada hamba aku yang minta pada aku. Maka kita yakinlah segala kehendak tuan-tuan, permintaan tuan-tuan, pasti Allah tunai dengan syarat-syarat. Syarat tadi, bersihkan hati kita daripada syirik. Syirik kecil, iaitu tidak ikhlas. Syirik besar, dan lebih-lebih lagi lah. Dan kotoran-kotoran dosa dengan bertaubat. Bersihkan. Bersihkan makan minum kita daripada sumber yang haram. Bersihkan pakaian kita daripada membeli daripada sumber yang haram. Bersihkan. Maka insya-Allah permintaan tuan-tuan terus dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, dan terakhir, iaitu kita yakin apa saja yang berlaku, walaupun kita minta keselamatan, selamat-selamat, minta sembuh-sembuh, tak sembuh-sembuh, kita tetap yakin bahawa Allah akan tunai. Sama ada caranya Allah tunai di dunia ini lagi Allah bagi, kalau tak pun Allah tunai di akhirat. Jangan buruk sangka, jangan kata Allah tak tunai permintaan aku. Jangan cakap macam tu. Jangan cakap Allah tak nak tunai permintaanku, Allah tak dengar rayuanku, Allah tak dengar permintaanku, Allah tak dengar, tak makbul doa. Jangan. Itu buruk sangka dengan Allah, jahat pada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan itu tuan-tuan para hadirin rahimakumullah, muslim-muslimat sekalian, hendaklah kita sentiasa tawajuh kepada Allah. Banyakkan solat taubat, banyakkan solat hajat kita. Lebih-lebih lagi pada 10 terawal yang kita ada hari ini, 6 Zulhijjah, 10 terawal Zulhijjah. Dan 6, 7, 8, tarikh 8 Zulhijjah, hari Ahad, namanya hari Tarwiyah, hari yang sangat mulia. Kerana hari tersebut orang-orang yang nak buat haji sudah berkumpul untuk mengabdikan diri pada Allah Ta'ala. Mereka berkumpul di Mina pada hari tersebut, dinamakan hari Tarwiyah. Maka kita ambil barakah hari yang mereka nak buat ibadah pada Allah. Allah suka sangat. Maka kita tumpang-tumpanglah berdoa pada Allah. Juga hari Arafah, 9 Zulhijjah. Maka kita tumpang doa juga pada 9 Zulhijjah. Banyakkan amal ibadah lebih besar, lebih banyak berdoa, lebih banyak hajat kita dirayukan, diminta, disampaikan pada Allah Ta'ala. Allah pasti akan tunai. Dan hari 10 Zulhijjah dinamakan hari Nahar, hari sembelihan, hari korban. Maka jangan kita nak Allah tunai hak kita. Kita minta Allah tunai, itu yang kita nak. Dan kalau kita nak supaya Allah tunai permintaan kita, kita jangan juga tolak permintaan Allah. Kita kena tunai permintaan Allah. Apa dia Allah minta? Iaitu Allah minta buat korban. Pada hari Raya Aidil Adha, hari Nahar, tidak ada amalan yang lebih Allah cinta melebihi daripada menumpahkan darah dengan sembelihan korban. Maka laksanakanlah ibadah korban. Ini permintaan Allah. Kita nak Allah tunai hak kita, kita dulu kena tunai apa yang Allah minta. Kita mampu, kita buat. Sehingga Nabi kata, man wajadalahu sa'atan, siapa yang ada kemampuan wang ringgit pada hari raya korban, ada lebihan wang ringgitnya tapi masih tak nak buat korban, maka jangan datang dekat dengan tempat ibadah kami, masjid kami ini. Berambus jauh-jauh. Nabi halau kita daripada rumah Allah. Na'udzubillah min dzalik. Seolah demikian, maka kita malu. Kita kena halau daripada rumah Allah Ta'ala. Maka jangan kita tidak melakukan ibadah korban. Dituntut daripada satu family memadai satu bahagian korban. Sudah memadai. Lebih banyak, lebih bagus. Tapi kalau sikit, sekurang-kurangnya satu pun dah cukup. Alhamdulillah. Kita dah tunai permintaan sunat yang sangat dituntut, iaitu muakkadah. Jangan abaikan 10 Zulhijjah. Dan di samping kita juga prihatin kepada golongan fuqara, kita melakukan ibadah inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka Allah Ta'ala kata, salli, sembahyanglah kamu dan buatlah korban.
Sembahyangnya dimaksudkan, sembahyanglah kamu pada 10 Zulhijjah itu, iaitu sembahyang sunat Aidil Adha, dan buatlah korban pada hari tersebut, yang dibenarkan 4 hari untuk kita laksanakan ibadah korban. Jangan tinggal permintaan Allah. Nescaya Allah takkan tinggal permintaan kita. Bila kita sentiasa tunai kehendak Allah, Allah sentiasa tunai kehendak kita. Wallahu ta'ala alam. Sama-sama kita terus munajat pada Allah SWT. Dan terima kasih pada pihak pengurusan IG Kasih Nilofa, memberi peluang kepada saya untuk kongsi sedikit ilmu dan memberi taujihat, dorongan kepada kita semua untuk terus berdoa, minta pada Allah Ta'ala. Jangan kita abaikan power doa, kuasa doa, kehebatan doa, keajaiban doa. Sangat hebat. Ingat kisah 3 lelaki, batu yang besar pun boleh bergerak dengan doa apabila mereka dalam keadaan terdesak, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita juga demikian dalam semua keadaan. Ta'arraf ila Allah fi rakha, Nabi kata, kamu sentiasalah kenal Allah dalam keadaan kamu senang lenang. Waktu kaya pun kamu ingat, waktu sihat pun kamu ingat Allah Ta'ala. Berzikir pada Allah, jaga ibadah Allah, jaga mengabdikan diri pada Allah. Dan waktu kamu susah, Allah terus tunai. Allah akan tahu kamu punya susah, Allah akan tunai permintaanmu. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waqtina bil husna wa anta radin anna fi khairin wa lutfin wa afiyatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما يا أكرم الأكرمين ويا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم minna minkum taqabbal ya karim. Terima kasih pada semua yang beri perhatian dan mengikuti kuliah kita pada kali ini, dan insya-Allah kita akan bertemu pada peluang dan peluang yang lain. Insya-Allah kalau juga boleh ikuti IG saya, iaitu Abu Salim bin Man, Abu Salim bin Man. Dan juga FB saya juga Abu Salim bin Man. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.